Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saudara-saudari, tuan-puan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi satu kuliah ringkas, iaitu pejuang-pejuang palsu akan terkejut. Pejuang-pejuang Islam di atas pentas akan terkejut nanti. Saya tak kata pejuang-pejuang Islam semata. Saya menyebut pejuang-pejuang Islam di atas pentas akan terkejut nanti. Pejuang-pejuang Islam yang palsu akan tahu nanti dan akan tergigit jari. Orang-orang yang menggunakan Islam untuk kepentingan peribadi, lebih-lebih lagi pejuang-pejuang Islam yang menggunakan Islam untuk menghentam orang akan kecundang. Satu peristiwa besar yang tidak terduga akan berlaku. Saya ulangi semula, tuan-tuan, pejuang-pejuang Islam yang menggunakan Islam untuk menghentam orang akan kecundang. Bahkan orang yang menjual nama Islam untuk kepentingan politiknya juga akan terkejut nanti. Satu peristiwa besar yang tidak terduga akan berlaku. Di pertengahan kurun ini, perjuangan kebenaran dan pemimpinnya akan ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia, yakni pemimpin yang akan muncul, akan membetulkan semula yang tersilap, akan menumpaskan segala yang salah dan tidak memberi faedah, mentautkan semula yang renggang, menyatukan semula yang berpecah belah, menghidupkan semula sunnah dan membantras yang bid'ah, memerangi kemungkaran dan kemaksiatan yang terang-terangan, membela fakir miskin dan memotivasikan orang-orang kaya, menghidupkan semula jiwa yang sudah mati, menumpaskan mazmumah-mazmumah yang telah merosakkan manusia. Itulah pejuang kebenaran yang sebenar yang akan zahir tidak lama lagi. Menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam pergaulan dan di dalam sebarang hal, mencetuskan semula ukhuwah Islamiyah dan keharmonian sesama manusia, menyuburkan semula rasa bertuhan, menghidupkan semula rasa kehambaan. Tuhan disembah, dipuja, dicintai, ditakuti dan dijadikan idola. Akan meriah semula syiar dan ayatullah di dalam kehidupan. Ayatullah ni maknanya tanda-tanda kebesaran Allah. Syiar Islam akan terselah di muka bumi ini, insya-Allah. Pejuang-pejuang palsu akan senyap dan penuh malu kerana tidak boleh berlakon dan berpura-pura lagi di hadapan rakyat. Alhamdulillah, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa yang saya nak katakan di sini bahawa pejuang-pejuang kebenaran atau jamaah kebenaran mula-mulanya dipinggirkan, disisihkan, dihina, diboikot dan sebagainya. Akhirnya, kerana dia benar, jamaah kebenaran yang benar-benar mempraktikkan Islam, akhirnya, di endingnya, mereka diberi kemenangan dan kejayaan, insya-Allah. Maka pejuang-pejuang palsu, sama ada orang awam atau orang-orang agamawan atau sesiapa sahaja, berjuang di atas dasar palsu, berpura-pura, mereka semua ni akan didedahkan. Mereka semuanya akan malu, akan rasa terhina. Rakyat akan tahu, akan sedar siapa mereka yang sebenarnya. Jadi sebelum perkara itu berlaku, saya seru kepada diri saya, marilah kita semua, insya-Allah, untuk mengubah sikap kita. Marilah kita sama-sama mengenang-enang dosa kita yang silam.
sehingga kita boleh menebusnya dengan berbagai-bagai amalan kebaikan yang ikhlas lillahi ta'ala. Jangan lagi kita suka menghina orang, niat menghina orang, mengumpat orang, menjatuhkan orang. Jangan kita rasa kita ni lebih hebat daripada orang lain. Jangan kita bersifat sombong. Jangan kita bersifat bakhil. Jangan kita tinggal sembahyang dengan sengaja. Suruhlah anak-anak kita ni sembahyang 5 waktu. Nasihatilah mereka. Banyakkan bersembang, berbincang, santai dengan mereka, dengan anak-anak ni. Yang suami mengajak isteri, yang isteri mengajak suami. Untuk mentautkan semula kasih sayang yang mungkin selama ini telah terabai. Marilah kita sama-sama menjadikan keluarga kita sebagai role model, sebagai contoh yang baik kepada keluarga-keluarga yang lain. Marilah kita sama-sama tidak jemu-jemu untuk baiki diri. Marilah kita sama-sama untuk menambah ilmu. Sudah banyak ilmu melalui ceramah-ceramah, sama ada di YouTube dan sebagainya. Manfaatkanlah, ambillah faedah yang baik, kita hayati, kita amalkan, insya-Allah. Janganlah dicari persengketaan, pergaduhan. Walaupun yang salah tetap salah, yang melanggar syariat tetap berdosa. Tegurlah mereka, baikilah diri mereka dengan niat untuk menyelamatkan mereka. Mari mengusahakan untuk jadikan diri kita sebagai penyelamat, menyelamatkan orang lain. Dan akhir sekali, marilah kita benar-benar untuk merebut gelaran ikhwan di akhir zaman, untuk melayakkan diri menjadi orang yang bertakwa, orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Fatah Tamimi dan Imam Mahdi sudi menerima kita. Sekarang ini semua orang, termasuk saya, siapa saja, kita tak boleh rasakan diri kita ini baik. Kita tak boleh rasakan diri kita ini layak. Kita tak boleh rasakan diri kita ini confirm selamat. Kita kena rasa hamba, mengekalkan rasa berdosa, rasa tidak layak, rasa lemah, rasa dhaif, rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya bicara pada pagi ini, kita semua akan mendapat faedah. Cukup-cukuplah dengan perangai kita yang lepas. Cukup-cukuplah dengan perangai kita yang lalu, yang sering mencari perbalahan dengan orang lain. Marilah kita sama-sama bertaubat untuk menjadi orang yang baik, yang benar-benar bertakwa, insya-Allah. Ampun maaf daripada saya. Doakan yang baik-baik untuk saya. Marilah kita sama saling doa mendoakan. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan
sebagaimana